Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwaspadalah dengan kelonggaran yang diberi di musim perayaan Hari Raya Aidilfitri ini. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Ini adalah graf yang menunjukkan kes baru setiap hari COVID-19 di negara kita, Malaysia. Sebelum kelonggaran diberi, graf penurunan elok menurun seperti di dalam rajah. Kemudian kita bermula daripada PKP fasa keempat, 29 hari bulan 4 yang lepas, kita mula memberikan kelonggaran. Pertamanya, pelajar dan pekerja di luar negara diizinkan untuk pulang ke tanah air. Kemudian PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat bermula pada 4 hari bulan 5. Di sini banyak aktiviti perniagaan dibuka. Jadi ada banyak diizinkan beraktiviti dengan bersyarat lah aktiviti. Jadi akibat dia jalan raya penuh balik lah. Kalau zaman PKP tu jalan raya kosong sangat. Tapi bila PKPB bermula, maka jalan raya pun aktif semula lah, mula aktif. Jadi kalau kita lihat di sini, apabila kita mula memberikan keizinan, iaitu bermula daripada PKP fasa keempat dan seterusnya PKPB tu, kes baru setiap hari kita meningkat. Nampak tak ni? Yang mula-mula tu dah menurun cantik ni kan, zup naik ke atas kemari ni. Ini pertama. Kemudian dan turun, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi. 3 kali peringkat kenaikan. Ni yang terakhir yang sekarang ni. Sekarang ni dia menurun. Ni data terakhir ni adalah pada 23 hari bulan Mei, semalam, 1 hari sebelum raya lah. Ni jadi kesnya, maknanya tu kes baru ada 48. Di sini yang kerajaan mula berjaga-jaga, memberikan amaran supaya tetap mematuhi SOP yang diberikan walaupun kelonggaran-kelonggaran diberi. Rentas negeri tidak, sempadan negeri tidak diizinkan. Di dalam negeri pun kalau tujuannya untuk beraya dilarang, tapi kalau nak cari barang insya-Allah diberilah macam tu. Jadi banyak, walaupun kelonggaran diberi tapi seolah-olahnya diperketatkan sedikit. Jadinya untuk supaya kita tidak terlalu bebas. Pasal ni lah, kalau kita tengok dekat sini, zup naik, zup naik, zup naik. Bila keadaan macam gini ni, kita bimbang. Kelonggaran yang diberi itu nanti boleh mengakibatkan bahaya, peningkatan semula kes seperti mana yang berlaku di mana. Ni macam ni kan. Ni jadi maknanya tu seolah-olahnya bila trend tu dia dah jadi terlonjak ke sana. Kalau sebelum tu trendnya pada yang warna biru ni, sekarang dia dah melonjak kepada warna merah ni. Ini akibat daripada kelonggaran-kelonggaran yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Dan kalau kita tidak mematuhi SOP, maka dia akan mungkin naik lagi kemari, naik lagi kemari. Ini yang kerajaan terpaksa memperketatkan semula sedikit sebanyak lah. Kalau kita tengok macam ada jugalah komplain katanya kita sekarang ni macam mengetatkan semula. Ya memanglah, supaya kerajaan dia nak jaga rakyat dia kan. Jadi dia terpaksa buat sedemikian. Kita tak mahu seperti mana yang pasal sekarang ni musim perayaan. Ni warna merah ni 24 hari bulan hari raya hari ni lah. Nampak tak dekat sini ni. Dan kita melihat dekat sini ni beberapa hari sebelum daripada raya ni kan, kita dalam proses meningkat kat sini ni kan. Jadi ini yang kerajaan takut, kalau kita nanti jadi seperti mana seperti mana negeri Iran. Di Iran yang dah mula menurun, kes barunya tu dah menurun. Tetapi oleh kerana ada satu perayaan Nauruz, tahun baru Iran, raya Aidilfitri, dia pun beraktiviti lebih-lebih lah, menaik semula. Sekarang terhinjut pelan nak turunnya tu. Kalau kita tengok ini data lama lah kan, ini untuk menunjukkan bahawa dia naik semula. Jadi ini yang kerajaan takut. Pengalaman yang berlaku di Iran itu yang kita takut berlaku di negara kita. Walaupun kita sekarang dah turun, walaupun kita sekarang ni dah turun rendah lah kes aktifnya, kes barunya pun dah rendah. Tapi kalau kita lengah, kita tidak menjaga, kita tidak beringat, maka dia akan naik semula. Macam yang berlaku di Iran
tempoh hari lah. Yang ini kita tak mau. Sebab itu kerajaan mengeluarkan ni macam ni, permodelan dan ramalan COVID-19 Malaysia. Yang ini yang Kementerian Kesihatan keluarkan. Kita baru nak ni kan fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Sekarang ni PKPB ni mula dari peringkat awal PKP lah, maknanya 4 hari bulan 5 yang lepas. Nampak? Dia turun. Tapi kalau kita tak berjaga kan dah ada tanda tu nak naik semula kan tadi. Yang ini kalau dia naik semula, kita ikut Iran lah. Apa kat sini? Diperingatkan. Kementerian Kesihatan mengeluarkan gambar ini untuk mendidik masyarakat. Jika SOP yang ditetapkan tidak dipatuhi, kita akan naik semula. Seperti mana yang pernah berlaku di Iran. Yang ini yang kita kena waspada. Sekarang kita dah di tengah-tengah PKPB ni kan ya. Yang ini lah PKPB fasa kelima ni kan. Kita dah kat tengah sini, dah raya ni kan. Ini dah raya. Jadi kita bimbang. Macam graf tadi tu kan, kita takut nanti dia naik semula. Parah. Dia balik PKP balik, siap kita. Nanya kita apa dekat rumah. Sekarang ni boleh lah juga keluar, boleh 2 orang keluar setiap. Masa PKP awal tadi tu, mana boleh seorang je. Ada budak muda keluar, cukup umur, siap, kena terus saja kan. Sebab dia bukan ketua keluarga dan dia keluar. Jadi itulah ini graf kes aktif di Malaysia ni kan ya. Tengok ni. Peringkat awalnya kita dah menjangkakan macam ini, dah cantik macam ni kan. Bila kita beri kelonggaran, zoom dia ke sana, dah jadi terhijau daripada sini kita ke sana. Tapi yang ini tak apa, pasal ini kita kena realistik. Kita kena mengizinkan ahli keluarga kita, pelajar-pelajar yang di luar negara dan juga yang kerja di Singapura tu kan ya, untuk balik. Tak apalah, ni realistik. Lepas tu inilah jadinya grafnya jadi terhijau ke sana. Nah sekarang kelonggaran tu orang mula lalai. Kita dah terhijau ke sana lagi. Ni nampak ni. Nah ini yang kita takut ni. Kalau ini memang kita kata orang tu, yelah, takkan kita tak izinkan anak-anak yang kat luar negara tu balik kan. Macam itulah kan. Tapi yang ini kita kena berawas. Kalau ini terus mendata lagi, siap dia terhijau lagi ke sana lagi. Kalau jaraknya segini, dah ke sana. Nah ini yang kerajaan takut. Yang ini yang kerajaan sentiasa mengingatkan. Maknanya tu Datuk Ismail Sabri Yaakob tu setiap hari mengingatkan. Datuk Dr. Nur Hisham pun mengingatkan hari-hari. Inilah dia sebabnya ni. Kalau kita memahami graf ni, memang kita akan jaga ni. Bila kita tarik macam ni kan. Nampak ni. Ini. Kan mula-mula yang ini kita dah agak leda pergi kemari. Sekarang ni. Nah ini yang kita takut ni. Kita tak mau. Kalau ini berlaku kenaikan sana, kelengahan. Kalau ini tak apa. Memang kita sengaja mengizinkan anak-anak untuk balik dari luar negara dan pekerja-pekerja yang di Singapura tu untuk balik. Ini tak apa. Tapi yang ini ni kelengahan kalau berlaku. Ini kita tak mau. Jadi sekarang ni dunia telah mencatatkan 5.4 juta COVID-19 positif, dengan kematian 343,000. Jadi kan dah tinggi kan. US 1.6, 98,000 yang mati. Dah matilah kematian. Brazil nombor 2, Rusia nombor 3, Spain, UK semua ni dah kalah lah. Ni Brazil dengan Rusia ni dah take over. Jadi kita pulaknya kita Malaysia yang dah ke yang ke-58. Kita dah jauh. Alhamdulillah lah, banyak negara dah mengatasi kita. Jadi kita boleh mengawalnya. Tapi kalau kita lengah, siap kita naik balik nanti kan. Macam tu lah yang kita tak mahu. Jadi macam ni, tengok total case di dunia belum ada menunjukkan flattening. Yang ini yang kita takut ni. Maknanya dunia masih straight macam ni je ni, nonong naik je kan. Jadi kita tengok ni kan ya. Tengok ni dunia ni. Okey, setiap hari Amerika ni 4 negara yang tertinggi ni kan, US, Brazil, Rusia, Spain. Ni 1.6, 349, 375, 282. Ni 4 negara yang terbesar. Yang tertinggi lah dari segi jumlah kes aktif, kes positif COVID-19 ni. US, Brazil, Rusia, Spain. Spain dah menurun kan. Rusia
Belum lagi. Baru nak tanda-tanda nak flattening aja kan. Brazil menurun naik lagi. US ni dia dah turun naik balik. Turun naik balik. Nampak tu. Tengok ni. Walaupun kes harian dia, kes baru dah mula menurun kat sini ni, tetapi tengoklah jumlahnya 20,000 lebih lagi setiap hari. Kes baru setiap hari 20,000 lebih. Bayangkan. Kes ni masih naik lagi. Kenapa? Kerana yang sembuh masih lagi rendah jumlahnya. Kalau Brazil memanglah masih meninggi, menaik je semua kan, belum ada tanda langsung nak turun. Rusia ni mula. Tengok Rusia dah mula nampak menurun sini ni, kes barunya kan setiap hari. Kalau macam Spain dah kira okey lah, dah turun macam gini ni kan, dah kat bawah sini. Alhamdulillah dekat Spain. Jadi bila demikian balik kepada kisah kita di Malaysia ni, berwaspadalah kita dengan kelonggaran yang kerajaan berikan kepada kita supaya kita dapat sedikit sebanyaklah menyambut raya sikit ni. Jadi bolehlah keluar sedikit, boleh bertemu dengan keluarga yang di dalam satu daerah begitu, limited tu 20 orang. Yang jauh-jauh lain negeri tak boleh, lain daerah pun tak boleh. Jadi itulah kita kena terima hakikat bahawa kes COVID-19 ni belum mereda. Dunia masih, ceritanya masih meningkat. Dekat dunia kesnya masih meningkat lagi. Jadi sama-samalah kita mentaati SOP PKPB ni di negara kita. Mudah-mudahan kita dapat selamat, tidak jadi seperti yang berlaku di Iran. Mudah-mudahan kita dapat terus mengawal penyebaran COVID-19 ni. Jadi sama-samalah kita berusaha bersabarlah kerana tidak dapat berhari raya seperti mana kebiasaan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.